المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang dihormati moderator kita pada pagi ini, Fadil Ustaz Syekh Muhammad Nur Hisham bin Puan Padang. Khususnya yang kita kasihi Tuan Guru kita Fadil Maulana Wan Hilmi bin Wan Muhammad selaku panel kita pada pagi ini. Khususnya para tetamu dan hadirin sekalian, alhamdulillah kita menafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan pada hari yang penuh dengan keberkatan ini, di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini, pada tanggal 2 Ramadan. Alhamdulillah, insya-Allah tuan-tuan semua di masjid ini akan mengadakan program halaqah Ramadan setiap hari Isnin hingga Jumaat sepanjang bulan Ramadan, yang mana insya-Allah bersama panel-panel yang kita akan jemput, seterusnya juga akan dimoderatorkan oleh Yang Berbahagia Ustaz Syekh Muhammad Nur Hisham, dan juga moderator kedua bersama dengan Ustaz Rizal Ramli dan juga Yang Berbahagia Ustaz Azan Firman. Jadi insya-Allah tanpa membuang masa, saya dengan segambarnya menjemput dan mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Syekh Muhammad Nur Hisham bin Tuan Padang untuk meneruskan atau memulakan program kita pada pagi ini dengan tajuk Sesaat di Taman Sejuta Kerahmatan. Dengan sebabnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala himpunkan kita pada pagi ini di Dewan Auditorium Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz, Masjid Negeri Shah Alam ni. Ada yang hadir di auditorium, ada yang menonton secara live di Facebook masjid. Moga-moga Allah Ta'ala berkati kita semua, dan moga-moga kita tergolong di kalangan yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yabtaghi fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk cari ilmu, Allah akan permudahkan baginya satu jalan ke syurga. Ya Allah. Parking jauh sikit jalan, berhenti sikit jalan lagi. Moga-moga setiap langkah itu dikira pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maulana datang dari jauh lagi. Kita dari Shah Alam, Maulana dari Jerantut. Itu dipanggil ubat mengantuk. Alhamdulillah. Pada yang menonton secara live di Facebook masjid, tolong tekan butang share sekarang. Moga-moga kita semua menjadi ejen di dalam menyebarkan majlis ilmu. Admin kena tulis balik nama saya tu, ejaan tu. Okey, jadi pagi ni jadi sekarang ada buka telefon juga yang dalam dewan ni. So yang dalam auditorium ni nak tengok kat telefon ke nak tengok kat depan? Okey, tak apa. Buka Facebook masjid sekarang yang dalam auditorium. Tolong buka Facebook masjid sekarang. Tolong buka jap pada siapa yang biasa ikut kuliah. Tolong tekan butang share sekarang. Lepas tu tutup handphone, tengok Maulana yang live kat sini. Yang dah buka tu tekan butang share. Jangan check lah, tekan butang share je, lepas tu tutup. Okey, alhamdulillah. Sebab saya pun buka. Saya buka ni sebab saya nak tengok saya sendiri. Okey, jadi tajuk kita bersesuaian, kita baru masuk Ramadan. Hari ni alhamdulillah hari kedua. Kita nak bincang berkenaan dengan sesaat di Taman Juta Rahmat Allah, dengan makna di Taman Syurga. Moga-moga Ramadan ini membawa kita ke syurga. Moga-moga amalan-amalan yang bakal kita lakukan, dan kita nak dengar daripada Maulana
Moga-moga kita yang dah tahu ni bertambah kuat. Letih ke, mengantuk ke bila dengar peringatan ini, jadi bekalan kita untuk seterusnya dalam bulan Ramadan. Kalau ada yang nak tanya soalan nanti, boleh tanya soalan. Yang nonton live boleh tulis di ruangan komen. Kalau nak tanya soalan, yang hadir kat dewan pun boleh tanya. InsyaAllah saya silakan dulu Maulana untuk mulakan bicara kita. Fadhal. Kita sampai pukul 10 sebab dia orang nak balik masak pula. Cuma Maulana boleh ada dulu sikit atau kita kalau ada soalan, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim. Amma ba'd. Laqad qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Majid. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إنما يخشى الله من عباد العلماء وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال تعالى وقل رب زدني علما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya amat muliakan Fadilatul Syekh Al-Fadil Ustaz Syed Nur Hisham Tuan Padang selaku moderator akan bersama dengan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjang umur beliau. Allah limpahkan ilmu yang melimpah ruah kepada beliau. Allah SWT permudahkan segala urusan beliau. Allah tinggikan darjat beliau insya-Allah. Dan yang dimuliakan barisan ahli jawatankuasa Masjid Sultan Salahuddin Masjid Negeri Shah Alam dan seterusnya muslimin muslimat hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, kita bersyukur banyak pada Allah Subhanahu wa taala tanpa pernah kita merancang untuk berhimpun pada pagi ini 2 Ramadan dalam majlis ilmu yang mana kita sedia maklum Ramadan itu sendiri merupakan sebuah gerbang yang sangat indah yang Allah Ta'ala sediakan dalam taman Ramadan ini. Berbagai-bagai bunga-bunga yang indah, berbagai-bagai pemandangan yang menarik, berbagai-bagai nikmat, berbagai-bagai rezeki dalam Ramadan ini. Maka salah satu daripada taman syurga yang ada dalam bulan Ramadan ini adalah majlis ilmu yang sedang kita duduk pada pagi ini. Masya Allah. Sesungguhnya Masya Allah, Nabi SAW beritahu kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala, sesungguhnya keluar kamu daripada rumah kamu untuk menuntut ilmu pada satu pagi, mempelajari satu ayat daripada Al-Quran, lebih baik daripada kamu menunaikan solat 100 rakaat. Dan keluar kamu daripada rumah kamu pada satu pagi untuk belajar satu bab daripada ilmu, sama ada kamu dapat amalkan ataupun tidak, yang demikian itu lebih baik daripada menunaikan solat sunat 1000 rakaat. Jadi kita sedia maklum dalam bulan Ramadan ini tidak ada amalan sunat sebenarnya, walaupun di sisi ulama fuqaha membahagikan amalan fardu dengan amalan sunat. Tetapi kerana Allah Ta'ala telah iklankan dalam bulan Ramadan ini semua amalan kita sama ada yang fardu ataupun yang sunat, semuanya dihitung sebagai pahala fardu. Sementara kita pagi ini menuntut ilmu pun satu kefarduan. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu itu satu kefarduan, satu tanggungjawab, satu taklifah, satu tanggungjawab yang Allah Ta'ala bertanggungjawabkan kepada semua orang Islam. Jadi automatiknya bertambah juga satu amalan fardu yang mana kita sedia maklum dalam bulan Ramadan. Setiap amalan fardu yang dikerjakan oleh anak Adam maka akan dilipat kali gandakan kepada 70 kali ganda. Jadi majlis ilmu yang kita adakan pagi ini walaupun satu pagi, satu kuliah yang kita hadir, tapi di sisi Allah seakan-akan kita sedang menghadiri 70 majlis ilmu serentak. Inilah hebatnya umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan berada dalam majlis ilmu ini satu rahmat, satu berkat. Yang mana kita sedia maklum dalam hadis yang begitu banyak Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan tentang
kelebihan ilmu, kelebihan zikir, kelebihan menuntut ilmu. Yang mana hadis yang dibacakan oleh tuan moderator kita tadi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan il jannah. Yang pertama sekali, dengan kita keluar daripada rumah menuntut ilmu, dipermudahkan kita jalan ke syurga. Ramadan ni pun gerbang syurga. Daripada gerbang Ramadan juga kita akan masuk ke Babur Rayyan, pintu Ar-Rayyan, pintu yang lebih besar, yang mana kata baginda sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai-bagai hadis, jarak di antara dua daun pintu syurga ni, jarak di antara dua bandar, kan? Ada mengatakan 2 bulan perjalanan. Begitu besarnya, begitu luasnya pintu syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan daripada pintu Ar-Rayyan ini, Rayyan ini maknanya hilang dahaga. Masya Allah, daripada pintu itu Allah Subhanahu wa taala akan masukkan setiap umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Masya Allah berpuasa di dunia ini. Dan sudah tentu Masya Allah, untuk kita berpuasa sudah tentu akan ada perbezaan orang berilmu dengan orang yang kurang ilmu atau tidak ada ilmu. Masuk dalam Ramadan sudah tentu berbeza persiapan kita, berbeza semangat kita. Dengan ilmu ni akan bertambah confident kita, bertambah semangat kita, bertambah kefahaman kita, dan sudah tentu bertambah sempurna sesuatu ibadah yang kita nak kerjakan. Jadi sebab itulah Masya Allah, al-ilmu qabla al-amal. Kita kena persiapkan ilmu sebelum kita beramal. Kalau boleh majlis ini diadakan sebelum menyambut Ramadan. Tetapi dalam Ramadan juga kita adakan pengisian. Sebab ulama kata Ramadan itu 1 bulan. Tetapi dalam kita mengharungi, dalam kita menyambut kedatangan bulan Ramadan ini, maka cara kita menyantuni bulan Ramadan adalah dengan cara kita mengisikan setiap waktu itu dengan amalan. Kata alim ulama, inna likulli amalin waqtun. Setiap amal itu ada waktunya. Wa likulli waqtin amalun. Bagi setiap waktu itu ada amalnya. Jadi kerana itulah ulama bagi tahu, bila kita nak melakukan sesuatu amal, wajib bagi orang Islam mempelajari ilmu tentang amalan yang dia nak lakukan. Dan ini dipanggil ilmu hal. Ilmu hal ini, kalau kita nak berniaga, kita kena wajib belajar ilmu tentang muamalat Islam. Kalau kita nak berpuasa, wajib kita mempelajari hukum hakam tentang berpuasa. Maka kerana itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Sudah tentu nilai amal kita ni berbeza dengan orang yang beramal dengan ilmu, dengan orang yang beramal tanpa ilmu. Sebab itulah hari ini Masya Allah, kita duduk dalam majlis ilmu sebagaimana sesuai dengan tajuk kita, sesaat di taman sejuta kerahmatan. Masya Allah, lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan. Ulama kata saat-saat yang berlalu sepanjang bulan Ramadan 30 hari ini adalah saat yang begitu mahal. Tak sama saat dalam bulan Ramadan ini dengan saat di luar bulan Ramadan. Sebab itu kita dapati alim ulama, bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan masuk je malam pertama bulan Ramadan, terus Nabi sallallahu alaihi wasallam memaksimumkan ibadah beliau dalam rangka nak merebut peluang kesempatan saat-saat yang berlalu dalam bulan Ramadan supaya tidak sia-sia, supaya tidak luput. Sebab itu kita tengok baginda sallallahu alaihi wasallam malam pertama Ramadan lagi, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashuddu izarahu, Nabi ikat kain pelekat kemas-kemas, dan isteri baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan seakan-akan Nabi sudah tidak kenal lagi ahli keluarga. Kenapa begitu seriusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam nak memanfaatkan kesempatan peluang yang Allah bagi dalam bulan Ramadan? Sudah tentu dengan kita mengisi majlis ilmu ini, Masya Allah, saya suka untuk berkongsi sepatah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala. Hadisnya berstatus hasan. Nabi SAW telah bersabda, ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum. Maukah aku ceritakan kepada kamu dengan amalan kamu yang terbaik? Dalam bulan puasa ni, kita kalau boleh sepanjang bulan Ramadan, kita nak hiasi Ramadan kita ni, taman syurga kita ini, dengan amalan yang terbaik. Kalau kita ada taman di rumah kita, kita nak letak, ustaz, nak bubuh bunga yang paling comel, yang paling harum. Masya Allah. Baru ni Masya Allah saya pergi ziarah
sebuah tempat yang dinamakan University of Life milik Profesor Syed Hussein Al-Attas di Janda Baik, Masya Allah. Tempat itu penuh dengan pokok-pokok buah-buahan, pokok bunga-bunga, Masya Allah. Dia pun beritahu sebagaimana kita nak duduk dalam taman bunga, taman syurga yang harum di akhirat, kita juga bercita-cita nak hidup dalam taman syurga di dunia ini, Masya Allah. Cuma taman syurga ada taman syurga yang fizikal, kita bunga-bunga cantik-cantik, tetapi ada taman syurga yang maknawi, yang tak nampak. Tetapi sebenarnya taman syurga yang kita sedang duduk ni, kita tak nampak bunganya, kita tak nampak, tak rasa harumnya, tetapi hakikatnya di sisi Allah Ta'ala, manusia ni, kata alim ulama, ada rohani, ada jasmani. Masya Allah, jasmani kita suka tengok bunga yang berwarna-warni, tetapi walaupun bunga je bunga plastik, mungkin tidak harum, tetapi Masya Allah, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, roh manusia ni. Sebab itu ulama kata manusia ini diciptakan daripada roh dan jasad. Kata Imam Syahulullah Muhaddis Dahlawi, maka sebagaimana jasad kita ni, tuan-tuan sekalian, dia ada makanan dia ada dia punya keinginan dia, maka begitulah juga roh manusia ni ada keinginan dia dan ada makanannya. Maka jasad ni membawa sifat-sifat bahimiah, kebinatangan. Sebab itu di sebelah bulan yang lalu, kita umat Islam, Masya Allah, disajikan, kita telah memperkasakan jasad kita ni, dan hampir semua orang di dunia fikir macam mana nak kuatkan jasad, nak sihatkan jasad, nak cergaskan jasad. Untuk buat benda ni semua kita faham, Masya Allah. Kita faham macam mana cara nak sihatkan badan kita, cara nak cergaskan badan kita, cara nak langsingkan badan kita. Alhamdulillah, benda itu tidak bercanggah pun dengan agama. Tetapi Allah yang maha pengasih, maha penyayang, Allah yang ciptakan manusia ini untuk beribadah kepada Allah, untuk satu tujuan yang sangat besar. Maka ulama bagi tahu kepada kita, sesungguhnya hakikat manusia itu adalah rohnya. Dan di dalam roh manusia ni, dalam badan kita ni ada roh, dan Allah Ta'ala letak pula nafsu sekali, Masya Allah. Roh membawa sifat-sifat kemalaikatan, malaikiyah. Dan roh ni suka pada taat, sedangkan nafsu dalam badan kita sukakan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi kalau kita istiqamah ikut kehendak nafsu, maka lama kelamaan manusia yang tadinya merupakan asyraful makhlukat, diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang tertinggi, yang teragung, yang termulia, akibat mengikut nafsu ni, maka lama kelamaan darjat kemanusiaan itu rendah dan jatuh, sehingga lebih rendah daripada martabat kebinatangan, Masya Allah. Sehingga ada di antara manusia yang suka ikut nafsu, maka akhirnya apa akan berlaku kepada mereka? Thumma radadnahu asfala safilin. Kami rendahkan mereka, makhluk yang tadi diciptakan sebagai ahsani taqwim, tetapi kalau berterusan ikut kehendak nafsu dan melayani kehendak nafsu, maka akhirnya manusia yang begitu tinggi darjatnya di sisi Allah akan jatuh serendah-rendah martabat. Jadi kan itu Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Sebagaimana yang kita sedia maklum, Allah Ta'ala sebelum ciptakan manusia telah mengisytiharkan penciptaan manusia di hadapan sekalian para malaikat. Waktu itu ada dua golongan yang tak senang. Bukan tak senang, satu golongan memang tak senang, satu lagi tak faham hikmah penciptaan manusia. Iblis memang terang-terang menentang penciptaan Nabi Adam AS, tak suka kerana dia merasakan manusia ni bakal menjadi saingan kepada dia. Padahal dari segi pengalaman, dari segi ilmu, Iblis lebih banyak, lebih berpengalaman, lebih lama mentaati Allah Ta'ala. Dan dari segi kelayakan, saya lebih layak daripada manusia untuk hadir ke dunia. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah sekalian, waktu itu Iblis telah menyatakan, aku lebih baik daripada Adam. Sementara para malaikat, waktu Allah Ta'ala menyatakan hasratnya untuk ciptakan kita ke dunia ni, untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, para malaikat bertanya ala wajhil istiksyaf, nak tahu apa hikmah penciptaan manusia ni. Kalau seandainya diciptakan manusia semata-mata untuk beribadah kepada Engkau ya Allah, maka kami lebih layak dan lebih sempurna dari segi daripada manusia, kerana kami sibuk. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, qala inni a'lamu ma la ta'lamun.
Kami sentiasa sibuk mensucikan engkau, mentakdiskan engkau. Tetapi di saat itu Allah yang maha mengetahui. Allah lebih tahu, pengetahuan Allah lebih daripada apa yang malaikat tahu tentang manusia. Allah SWT mempertahankan kita dengan mengatakan, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu banyak perkara yang kamu tak tahu. Di antara perkara yang malaikat-malaikat tak tahu, selama hidup manusia ni, malaikat nampak kita banyak lalai, kita banyak leka, kita banyak melanggar perintah-perintah Allah. Maka untuk itu, untuk Allah Ta'ala realisasikan apa yang Allah Ta'ala tahu tadi, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah mewujudkan satu bulan, yang mana kata Imam Syahulullah Muhaddis Dahlawi, kerana roh manusia ini berasal daripada alam malakut, jadi kerana itu Allah Ta'ala menciptakan ataupun memutuskan, memerintahkan kepada kita amalan-amalan yang akan menyebabkan roh manusia ini akan sempurna sifat kemalaikatan pada roh manusia ini. Lalu Allah Ta'ala perintahkan kita bersolat 5 waktu sehari semalam. Roh kita tak akan tenang selagi tak bersolat, kerana sifat malaikat nak sembah Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala buat juga perhimpunan pada hari Jumaat. Orang Islam nak kena berkumpul juga seminggu sekali. Perhimpunan orang Islam tadi akan membentuk sebuah ukhuwah. Dan kata Imam Syahulullah Muhaddis Dahlawi, untuk Allah Subhanahu Wa Taala kekang nafsu manusia ni. Kerana nafsu ni, kata ulama, adalah makhluk yang tak akan berpisah dengan kita. Isteri akan tinggalkan kita, anak-anak akan berpisah dengan kita, semua orang yang kita sayang akan berpisah dengan kita. Tetapi nafsu kita ni, sama ada dia nafsu ammarah ke, nafsu lawamah ke, nafsu mutmainnah ke, dia akan tetap bersama dengan kita sampai ke syurga. Bahkan nanti bila kita menghadap Allah Ta'ala di syurga Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala akan tanya, yang Allah Ta'ala akan berborak, Allah Ta'ala akan bersembang, akan berkhitab dengan Allah. Yang berbicara dengan Allah adalah nafsu kita ni. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, baliklah bertemu dengan Tuhan kamu dalam keadaan engkau redha dan engkau diredai. Fadkhuli fi ibadi, masuk balik dalam badan hamba-Ku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam syurga-Ku buat selama-lamanya. Yang akan bersembang dengan Allah, yang akan bertemu dengan Allah, yang akan mendapat pujian sanjungan daripada Allah adalah nafsu kita ini. Sebab itu ulama kata istimewanya Ramadan ini, tuan-tuan, antara khususiat puasa, kalau kita dengar sebelum ini, antara kelebihan azan ni, bila azan dikumandang, syaitan lari sampai ke rauha, kan, begitu jauh. Syaitan lari, tak nak dengar suara azan. Syaitan sangat takut dengan azan. Tetapi syaitan tidak takut dengan solat. Bila kita semayang, syaitan boleh datang dan kacau kita dan beritahu uzkur kaza, uzkur kaza, uzkur kaza, ingat itu, ingat ini, hatta la yadri kam solat, sehingga dia lupa berapa bilangan rakaat. Lepas tu dalam sembahyang tarawih pun kita kena jaga tawajuh kita pada Allah Ta'ala, sebab syaitan akan ganggu. Tapi insyaAllah dalam bulan Ramadan tak ada syaitan lah. Tapi biasanya dalam waktu solat dia akan ganggu kita mengingati berbagai-bagai perkara. Tetapi untuk puasa ini, Allah begitu sayang pada puasa. Sebab itu ulama kata kita kena sayang puasa sebagaimana Allah dan Rasul sayang puasa. Allah sangat bangga dengan puasa. Sebab itu khas di antara khususiat puasa adalah di dalam puasa ini tidak ada hasutan syaitan, tidak ada was-was daripada syaitan. Jadi kita ni boleh beribadat dengan tenang. Dan ulama kata dalam bulan puasa kita boleh jadi diri kita sendiri. Ya Allah. Yang kedua, musuh nombor 2 kita, musuh dalaman kita adalah nafsu. Dan nafsu di bulan puasa telah dilemahkan oleh Allah. Nafsu ni akan jadi lemah bila kita kurangkan asbab-asbab yang menguatkan nafsu. Salah satu daripadanya adalah makan dan minum, banyak tidur dan rehat, kan? Banyak mendatangi isteri, boleh menguatkan nafsu kita. Jadi kerana itu nafsu telah dilemahkan, kerana Allah Subhanahu Wa Taala nak di bulan Ramadan bukan nafsu yang menjadi penunggang kepada roh, tetapi dalam bulan puasa roh kita menjadi penunggang, jadi rider, dan nafsu kita jadi binatang tunggangan. Sebab kalau kita yang menunggang nafsu, insya-Allah selamat. Tetapi kalau nafsu yang menunggang kita, itu bahaya. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, ulama bagi tahu nafsu manusia ni tak boleh berpisah dengan kita, tetapi boleh dididik dan boleh dilatih, masya-Allah. Macam binatang yang liar, kita boleh didik dia, kita boleh latih dia.
dan di antara amalan yang boleh melatih nafsu ni supaya dia tenang, yang pertama Allah Ta'ala nak laparkan dia. Laparkan nafsu dalam bulan Ramadan. Sebab itu ulama kata siapa nak dapat puasa yang hakiki, dia kena pastikan darjat lapar dia dalam bulan puasa adalah lebih tinggi tahap kelaparannya dalam bulan puasa berbanding dengan di luar bulan Ramadan. Dia kena rasa lapar tu. Sebab itu kena kurangkan makan, kuantiti makanan. Nabi SAW berpesan, hasbuka luqaiman yuqimna sulbak. Cukuplah kalau kamu makan beberapa suap yang dapat menegakkan tulang belakang kamu. Sekadar nak kuatkan roh nak berdiri, Masya Allah sayang. Jadi untuk ada kekuatan nak berdiri. Jadi itu cara kita nak didik nafsu kita. Yang kedua, insya-Allah Ta'ala, ulama kata nafsu ni biasa binatang yang liar ni, kata Imam Al-Ghazali. Binatang liar ni dia akan jadi tenang bila kita beratkan dia. Bila kita beratkan dia. Sebab itu dalam bulan puasa ni kita jangan bagi peluang pada nafsu kita ni, melainkan kita bagi dia tarawih, bagi sempurna, semayang tarawih, bagi habis. Dia nak lari, kita cuba juga tahan dia, didik dia. Sebab nafsu ni tengah nak didik, nak dia kontrol. Dia memang tak suka. Haffatil jannatu bil makarih, syurga dipagari dengan benda yang nafsu tak suka. Sebab itu ulama kata, mudahnya nak masuk syurga, kaki kiri pijak nafsu, kaki kanan masuk syurga. Ya Allah. Sesuai dengan ayat Quran, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang takut dan buat persediaan nak berjumpa dengan Tuhan dia di alam akhirat, wa nahan nafsa 'anil hawa. Dia tahan, dia kontrol nafsu dia. Memang nafsu manusia ni memang nak, nama manusia, dia ada keinginan, dia ada syahwat dia. Tetapi dia kontrol, fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka kaki dia kanan pasti masuk syurga jannatul ma'wa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah sekalian, nafsu boleh dikontrol bila kita kurangkan makan, kurangkan tidur, kurangkan orang kata buat perkara dosa dan maksiat. Dan yang kedua, bila kita beratkan nafsu kita ni dengan amalan-amalan. Memang nafsu kita paling berat di bulan Ramadan ni solat tahajud, Masya Allah. Tahajud ni memang satu benda yang berat. Kalau kita tengok di Malaysia, kebanyakan orang ihtimam ambil berat tentang tarawih, tetapi tak ramai yang mengambil berat tentang qiyamul lail, Masya Allah. Tapi kalau kita pergi ke negara-negara Arab, dia akan ada dua shift ibadat di tengah malam beramai-ramai. Satu adalah tarawih dan yang kedua adalah qiyamul lail. Bahkan akhir Ramadan memang tak tidur sama sekali. Ya Allah. Mereka nak didik nafsu ni sehingga nafsu ni tunduk kepada Allah Ta'ala, tunduk kepada perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga kita seronok pula daripada tak suka, lama-lama jadi suka. Sehingga akhirnya akan tiba satu hari nanti, bila kita tak buat tahajud, nafsu kita rasa ada kekurangan pada hari ini. Sehingga kita kalau tak baca Quran satu hari, tak pegang Quran, rasa tak lengkap hari kita pada hari ini. Sebab itu Nabi SAW bulan Ramadan, Masya Allah, di sepanjang malam bawa baca Quran dalam solat tahajud. Di siang hari, Masya Allah, Nabi SAW sibuk dengan tadarus, sibuk dengan baca Quran, sibuk dengan majlis ilmu, sibuk dengan bersedekah. Karena Rasulullah SAW ajwadun nas. Nafsu kita memang tak suka sedekah, Ustaz. Masya Allah. Sayang. Semua orang ada sifat bakhil. Kedekut ada pada semua orang. Asalkan nama manusia, sifat sayang harta itu memang ada semula jadi. Tetapi kita nak didik nafsu kita suka memberi. Daripada tak suka, lama-lama jadi seronok. Sampai saya tengok di Mekah sana, di Saudi sana, ada satu orang syekh yang namanya Syekh Sulaiman Ar-Rajhi, pemilik bank Ar-Rajhi. Punya orang yang sangat dermawan. Kita tak boleh nak bandinglah dia dengan Rasulullah SAW. Nabi SAW ni, Masya Allah, Nabi memberi dalam ketidakcukupan. Nabi tak mampu, Nabi tak ada kemampuan. Tetapi nak beritahu pada kita ni, dengan kedatangan Ramadan, Nabi menjadi orang yang paling dermawan. Hina yalqahu Jibril, sekejap lagi nak berjumpa dengan Jibril, nak bertadarus Quran dengan Jibril, nak jumpa Tok Guru. Excited sangat, bersemangat sangat nak jumpa Tok Guru. Apa yang ada dalam tangan Nabi, Nabi bagi pada orang. Bahkan sunnah Nabi juga, kalau gembira dengan berita gembira, Nabi tanggal baju bagi kat orang tu. Maknanya itu sunnah Nabi yang hebat, Masya Allah. Kita ini kalau ada orang hantar berita gembira kat kita, paling-paling terima kasih, jazakallah. Nabi SAW
Orang datang bawa berita gembira, Nabi SAW tanggal baju hadiah. Dan orang dapat pakaian daripada Nabi SAW. Itulah hadiah yang paling istimewa, kenangan tak dapat dilupakan seumur hidup. Nak beritahu kepada kita ni, Ramadan ini menghidupkan. Dan bagi wali-wali Allah, kekasih-kasih Allah, orang-orang soleh, bagi para Nabi, Ramadan ialah raya. Ramadan ialah hari raya kita, bukan raya Aidil Fitri itu raya. Sebenarnya Ramadan itu dah raya dah. Bermula hari raya. Sebab apa? Innal shaimi farhatan, bagi orang berpuasa itu dua kali rasa gembira, farhatun 'indal iftar wa farhatun 'inda liqa rabbih. Satu kali rasa bangga, bahagia. Yang bahagia masa berbuka puasa ni bukan jasad kita bahagia. Yang rasa bahagia ni adalah roh kita. Roh kita rasa gembira hari ini berjaya menyelesaikan satu tanggungjawab pada Tuhan. Roh kita ni bila dia dapat tunai perintah Allah, roh kita happy sangat. Sebab memang itu kerja dia. Datang ke dunia manusia untuk beribadat kepada Allah. Bila dapat tunai perintah Allah, roh kita rasa bahagia, roh kita rasa seronok. Tapi kalau kita melanggar perintah Allah, kita tak tunaikan perintah Allah, kita tinggal sembahyang, kita tinggal puasa, roh kita secara semula jadi, secara fitrah merasa gelisah, merasa tidak tenteram, merasa bersalah. Tetapi kalau dikumpulkan rasa bersalah itu seumur hidup, itu yang menyebabkan kadang-kala hilang nikmat dalam hidup dunia ni. Sebab itu Allah Ta'ala bagi Ramadan ini, kita nak beratkan dia. Memang hadir majlis ilmu ni pun yang datang, semua orang hebat-hebat ni yang datang. Ya Allah. Waktu duha pula, waktu memang kata Ustaz tadi, waktu nak masak lagi, waktu nak kemas rumah lagi, kita hadirkan diri kita ke majlis ilmu. Sebenarnya yang hebat bukan penceramah, yang hebat ni penonton-penonton ni. Masya Allah. Sebab dia orang ada masa lapang, boleh pergi ke mana-mana, tetapi dia orang datang, Masya Allah. Macam kami ni dah tentu awal lagi, kan? Sebulan sebelum majlis kita dah memang hari ni kena duduk kat sini, kan? Tetapi Masya Allah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, berjaya mendidik nafsu pada hari ini, Masya Allah. Datang ke majlis ilmu, suka hadir ke majlis ilmu, suka datang ke taman syurga. Sebenarnya Masya Allah, yang menikmati kelazatan majlis ilmu ni bukanlah jasad kita, tetapi roh kita. Dan tuan-tuan yang rahmati Allah, Imam Ghazali menambah lagi, nak didik nafsu ni Masya Allah di bulan Ramadan, kena bantu dengan doa, tuan-tuan. Tanpa pertolongan Allah, kita tak mampu nak kontrol diri kita sendiri. Masya Allah, kan? Sebab itu dikatakan, Allahumma la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, kau jangan serahkan aku, nafsu aku menguruh diri aku walau sekelip mata. Ya Allah. Fa innaka in takilni ila nafsi, seandainya engkau serah aku, urus diri aku sendiri, takilni ila dzambin wa khati'ah. Kalau aku serahkan diri aku, jaga diri aku sendiri, Allah, memang aku akan terlibat dengan dosa dan kesalahan, wa aurah, dan juga ila dzambin wa khati'atin, dan juga keaiban dan aurat, benda yang akan memalukan kita. Jadi sebab itu tuan-tuan dan rahmatullah Allah, Nabi ajar kita doa supaya kita, Allah Ta'ala bantu kita didik nafsu kita. Masya Allah. Allahumma ati nufusana taqwaha, ya Allah, bersihkanlah jiwa kami, ya Allah. Bagi dengan berkat Ramadan, berkat baca Quran, berkat zikir, berkat tahajud, berkat kami bersedekah, berkat kami beriktikaf ini, Allah sucikan jiwa kita, tak teringin lagi nak buat dosa. Tak ada lagi keinginan-keinginan, lintasan-lintasan dalam hati kita. Yang ada dalam hati kita keinginan untuk taat, lintasan untuk taat. Dan ulama kata ditambah lagi, Masya Allah, untuk kontrol nafsu ni, kita kena bawa sifat takwa. Takwa adalah sebenarnya yang memimpin nafsu. Kalau ada takwa dalam diri seseorang, ketakutan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan menyelamatkan kita khususnya untuk buat dosa-dosa ketika mana kita berseorangan. Selalunya ulama kata, ulama buat kajian, bila nafsu manusia paling kuat sekali, dorongan nafsu ni paling kuat, maka ulama bagi jawapan, nafsu akan menjadi sangat kuat ketika mana kita bersendirian. Kita seorang-seorang, tak ada siapa dengan kita, kan? Kita rasa ni, mula lintasan datang, ilham datang. Sebab itu dikatakan nafsu ni fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada masa nafsu ni akan mengilhamkan yang nak buat dosa. Dia yang ajar kita, dia akan bagi kita ni idea nak buat dosa.
wa taqwaha, dan ada juga idea takwa. Takut jangan. Sebab itu dikatakan ittaqullaha fi khassati nafsi. Takutlah kepada Allah dalam urusan yang melibatkan diri kamu sendiri. Di luar alhamdulillah mudah untuk kita jaga takwa, tapi waktu kita bersendirian ini sangat susah. Yang boleh kontrol ini adalah perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat khasyatullah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat takut kepada Allah ni akan datang melalui ilmu. Masya-Allah, innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Yang betul-betul takut pada Allah di kalangan manusia ni adalah alim ulama. Bertambah ilmu kita, bertambah takut kita pada Allah, bertambah takwa kita, bertambah malu dan segan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Sudah tentu beza kalau orang alim buat dosa dengan orang awam buat dosa. Bertambah ilmu kita, bertambah takut kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Sarhindi dalam kitab di Maktubat Rabbani menyebut perkara yang paling kuat untuk mendidik nafsu, membantu kita, memudahkan kita untuk didik nafsu ni adalah kita buat keputusan untuk sandarkan seluruh hidup kita kepada sunnah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupanya sunnah Nabi ni penyelamat. Kan? Masya-Allah. Bila kita orang perempuan tutup aurat dengan sempurna, ikut sunnah ummahatul mukminin, isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam, kita tiru amalan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, sangat suka bersedekah, dan Nabi SAW dalam bulan Ramadan sangat suka bersedekah. Bila kita tiru sunnah Nabi, paling banyak baca Quran. Anak perempuan Nabi Sayyidatina Fatimah radhiyallahu taala khatamkan 30 juzuk Al-Quran dalam 2 rakaat sembahyang tahajud. Ya Allah. Menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, untuk orang lelaki khatamkan Quran dalam 1 rakaat witir. Kita hari ni terfikir kadang-kadang macam mana dia orang ni, Ustaz? Kita hari ni 1 rakaat 1/3 Quran. 1/3 Quran. Sebab baca qul huwallahu ahad. Kita cari surah yang paling pendek. Kadang-kadang kita nak juga Imam Al-Hafiz jadi imam, tapi kita yang bagi syarat pada dia baca pendek-pendek. Berbeza dengan negara Arab. Kalau tuan-tuan pergi ke negara Arab, suasana Ramadan, baca sejuz dalam sembahyang 20 rakaat itu kira adna darajat lah. Darjat paling rendah sekali. Ada yang baca 3 juz, ada yang baca 5 juz. Dalam sembahyang tarawih ada yang baca 30 juz. Masya Allah, yang khatamkan Al-Quran 30 juz. Habis tarawih pukul 3 pagi. Masya Allah. Sebenarnya Ustaz, pada saya bukan yang hebatnya pada diorang tu adalah iman diorang. Berbeza dengan kita. Beza yang boleh sembahyang 30 juz. Saya kata macam tadilah, imam tu tak apalah, memang dia dah diputuskan, memang dia dah diberi tanggungjawab. Tapi yang hebat tu makmum tu. Yang mana makmum sanggup untuk dengar Quran 30 juz. Kalau dalam hati dia tak ada takwa pada Allah, dalam hati dia iman dia tak kuat, ruh dia lemah, dia tak boleh buat. Tetapi bila ruh kita kuat, Masya Allah, berapa banyak pun perintah Allah datang, kita sanggup untuk melaksanakannya. Masya Allah. Macam mana orang pergi masuk hutan, Ustaz, kan kita tengok benda tu susah, tapi pada dia satu nikmat. Berjaga malam, kan, Masya Allah, kena ketik dengan macam-macam, kena sengat dengan macam-macam, kaki luka itu sini, tapi bagi dia satu kenikmatan. Maka sebab itulah hari ini, Masya Allah, tuan-tuan dan puan-puan rahmatullah Allah, sunnah Nabi ni, kita sekarang ni selalu saya cakap, kenapa Ramadan sepanjang tahun tidak berjaya mengubah kita? Ini persoalan yang sama-sama kita kena hayati, kita kena muhasabah, kena insafi. Kita dah puasa dah 50 tahun, 60 tahun kita puasa, tapi puasa kita masih sama. Rasanya tiap-tiap tahun sama juga. Kan? Masya Allah. Lebih-lebih lagi menginsafkan kita rakyat Malaysia ni, malam pertama memang penuh masjid. Malam pertama tarawih memang penuh masjid. Masa selawat tu, fadlan minallahi ta'ala wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang jawab sallallahu alaihi wasallam itu kuat je. Imam senyum malam ni, Masya Allah, ramai orang datang. Tapi rupanya malam pertama je, Ustaz. Ya Allah. Kenapa momentum itu tak habis sampai malam seterusnya? Sebab itu saya cakap benda ni mesti ada something wrong somewhere. Mesti ada yang tak kena ni di mana-mana. Kesilapan yang kita buat di mana-mana menyebabkan sepatutnya makin lama kita masuk Ramadan, makin kita berlari macam kuda, Ustaz. Dia mesti kena mula dengan walk dulu, lepas tu baru trot.
Baru kanter, baru gelap Ustaz. Ya Allah. Ya. Alhamdulillah. Begitulah orang naik kuda. Dia mula dengan perlahan, tapi dia makin laju, makin panas. Sampai kuda berpeluh, lagi laju. Tetapi kita hari ini, kuatnya malam pertama, malam ke seterusnya Masya Allah, seakan-akan dah habis kita punya semangat kita, kekuatan kita. Berbeza dengan Nabi SAW, mula malam pertama dengan semangat, tapi 10 hari akhir, kana Rasulullah SAW yuhyil laila kullahu, Nabi menghidupkan seluruh malam. Kalau malam biasa, ada juga tidur sikit-sikit, malam akhir Ramadan langsung tak tidur. Ya Allah. Wa ayqaz ahlahu, Nabi kejut pula seluruh ahli keluarga. Sebab itu saya kata, kita kena menghayati Ramadan ikut gaya Ramadannya Rasulullah SAW. Baru kita keluar daripada nafsu kita. Kalau tidak, kita masih berpuasa tapi masih ikut nafsu. Contohnya kita yang kerik. Bila dekat nak berbuka puasa, kerisauan kita adalah bazar Ramadan. Bazar Ramadan, bazar Ramadan. Masya Allah. Jadi bila bazar Ramadan, kan, semalam kita dengar satu potongan video daripada seorang doktor, kenapa lepas kita buka puasa terus mengantuk. Kan, bila mengantuk, rupanya salah kita masa berbuka puasa banyak minum ais. Bila minum ais, Masya Allah, kita dengar ustaz beritahu perut kita kena bagi 3 bahagian. Satu bahagian untuk udara, satu bahagian untuk air, satu bahagian untuk makanan. Ini kerana kita ni Masya Allah, nafsu kita tengah lapar, nafsu kita tengah nak makan, tengah bergelora. Tiba-tiba kita pergi bawa di tempat makanan yang banyak, makanan jasad yang banyak. Jadi akhirnya nafsu yang dah mula lemah tadi kuat semula. Jadi bila tiba waktu nak beribadat, dia buat perangai, dia buat ngantuk, Masya Allah. Tak percaya tuan-tuan, dia mengantuk cuma masa semayang tu je. Bila habis semayang, terus segar. Masya Allah, inilah perangai nafsu kita ni, kan? Memang dia buat PR. Jadi sebab itu kita nak latih dia. Ulama kata kesilapan kita dalam puasa ni adalah waktu berbuka puasa tu dah silap dah. Kalau kita makan, cuba makan, amalkan luqaimat. Luqaimat ni saya pun tengah try tuan-tuan. Saya pun tengah cuba daripada beberapa tahun terakhir ni. Ulama lughah menafsirkan luqaimat ini adalah beberapa suap yang dikatakan bermula daripada 3 sehingga 9 suap saja makanan kita makan masa berbuka puasa. Tak percaya tuan-tuan tengok orang Arab. Kalau pergi Mekah, time berbuka puasa, apa yang ada atas safrah dia orang Ustaz? Yang pertama air zam-zam, yang kedua kurma, yang ketiga laban. Ketiga-tiga benda ni Syekh Sulaiman Ar-Raji itu diinfakkan untuk orang berbuka puasa di Masjidil Haram sejak bertahun-tahun. Dan memang Nabi beritahu, bila sahabat Nabi kata, ya Rasulullah, tidak ada, bukan semua orang di kalangan kami mampu nak bagi makan orang berbuka puasa. Nabi kata boleh dapat fadilat ini walaupun bagi makan, bagi minum seteguk air, bagi minum sesisip susu ataupun sebiji kurma. Dan atas suprah tu memang ada tiga-tiga tu. Air pun ada, kurma pun ada, susu pun ada. Cukup dah package dia buat. Lepas habis tu minum kahwa sikit, terus bangun sembahyang. Tapi kekuatan dia rupanya bila kita kurang makan, kita lebih kuat daripada kita banyak makan. Ini yang kita pelajaran yang kita nak belajar. Bila kita kurang makan masa kita berbuka puasa, insya-Allah taala kalau rasa lapar pula lepas tu bolehlah sikit lepas tarawih sambung lagi. Macam kami malam tadi dalam perjalanan nak ke KL, rasa lapar pula tengah jalan, kita makan. Rupanya makan itu pagi tadi tak sedar untuk sahur, jadi kira bersahur lah tu kan, sebab kita makan pun dah pukul berapa kan. Jadi nak beritahu pada kita ni, kalau kita rasa lapar, kita ambil pula sikit lagi makan. Lepas tu yang penting kita ada kemampuan untuk berdiri di tengah malam. Dan tarawih kita buat dengan sempurna, insya-Allah taala kan. Kemudian kita cuba qiyamul lail tiap-tiap malam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan qiyamul lail sehingga isteri Nabi bila ditanya pada Siti Aisyah radhiyallahu taala bagaimana sembahyang malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan, sehingga boleh isteri Nabi boleh buat, orang kata boleh bagi boleh ceritalah ke orang macam mana Rasulullah di rumah di waktu malam. Nabi bagi kepada tiga bahagian waktu malam ni. Ini di luar bulan Ramadan. Satu bahagian untuk diri sendiri, satu bahagian untuk keluarga, satu bahagian untuk Allah. Tapi bahagian untuk Allah tak pernah dikorbankan oleh Nabi. Tiap-tiap malam mesti ada waktu untuk Allah. Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dalam bulan Ramadan seluruh bahagian itu untuk Allah.
Daripada awal Ramadan lagi, Nabi dah bagi 100% untuk Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang malam. Kalau kita dapat tiru, tak dapat bagi 100%, dapat sembahyang beberapa rakaat tahajud, tetapi Masya Allah tak pernah meninggalkan. Tidak ada satu malam yang tidak ada tahajud di sepanjang bulan Ramadan. Dan di siang hari Masya Allah lepas subuh kita hampir boleh berzikir, kita boleh bersedekah. Dan apa benda yang kurang dalam puasa kita ni adalah Masya Allah iktikaf. Kita sangat kurang iktikaf. Kalau kita pergi ke negara-negara yang lain, kita akan dapati, pengalaman saya belajar di Pakistan, kalau awal Ramadan ini separuh masjid besar di mana-mana pun dah ditempah penuh dengan orang iktikaf. Dia akan buat macam kelambu, ada nombor, kena cok pula. Bilik ni kami nak duduk, Masya Allah, ahli keluarga akan masakkan makanan untuk ayah dia, basuhkan baju dia. Yang penting abah duduk mewakili keluarga kita pada tahun ini. 10 hari iktikaf dalam masjid, 20 hari iktikaf dalam masjid, ada orang iktikaf 30 hari dalam masjid. Kita selama ini puasa, tapi kita tahu Nabi SAW beriktikaf tiap-tiap tahun 10 hari di masjid. Dan di tahun terakhir Nabi nak wafat, Nabi beriktikaf 20 hari. Kita semua dengar cerita ni, tetapi siapa di kalangan kita yang buat? Itu masalah. Bila tak buat, kita tak akan dapat puasa macam mana puasa Nabi. Kita dengar Nabi beritahu, sallu kama ra'aitumun usalli, semayanglah bagaimana kamu tengok aku semayang. Tetapi kita tak pernah mengkaji bagaimana puasanya Rasulullah SAW. Dan puasa Nabi ini sangat banyak sedekah. Tadi kita dah dengar. Pengalaman saya beberapa tahun lepas, saya buat iklan dekat dalam dewan dengan tuan-tuan perempuan semualah. Saya iklan, saya nak pergi buat umrah di akhir Ramadan. Memang tahun ini pun insya-Allah dengan izin Allah, tanggal 20 hari bulan ni kita akan berangkat menunaikan umrah di akhir Ramadan, sebab pahalanya sangat besar. Ta'dilu hajjatun ma'i, menyamai pahala menunaikan haji. Haji itu dah fardu dah, tetapi istimewa bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tambah pula di sana 10 hari akhir Ramadan. Saya dah beritahu tahun lepas saya bukan sekadar bulan puasa je di Mekah tak, tapi dapat sampai raya haji. Itu boleh katakan satu-satunya rakyat Malaysia yang duduk sampai raya haji waktu itu. Jealous je kita tadi. Jadi dapat gambar je. Pengalaman saya di sana Masya Allah, Syekh Ali Mullah ni muazzin Masjidil Haram, 25 tahun jadi muazzin, senior lah, orang tua sangat. Dia buat kenduri Ustaz, malam 27 tu. Dia buat kenduri, ajak kami 6 orang rakyat Malaysia yang ada waktu itu jemput makan di rumah dia. Malam 27 Malam Ramadan. 27 Ramadan. Dia jemput kita, buka puasa lah. Tapi semua kawan-kawan cakap kat saya, Maulana, betul ke kita nak pergi ni malam 27 ni? Akhirnya fikir, minta maaf lah, cakap tak jadi. Padahal dia dah set up persiapan lah. Kita pun rasa malu lah. Tetapi nak beritahu, kerana suasana tu sangat kuat, sehingga kita sanggup batalkan kenduri yang besar demi kita nak menyambut kenduri yang lebih besar lagi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Menjamu malam yang ke-27, Masya Allah, Allah izinkan malam tu dapat betul-betul kita sembahyang tarawih betul-betul depan Kaabah, Masya Allah. Kan, depan Kaabah, dapat buat tawaf, dapat buat semua benda, alhamdulillah dengan izin Allah. Malam 29 sekali lagi kita dapat lagi. Lepas tu hari Jumaat dapat lagi, sembahyang raya dapat lagi depan Kaabah, ketika mana semua orang tak dapat pergi. Kan, itu satu rasa karamahnya daripada Allah. Tetapi 2 tahun sebelum itu saya pernah buat collection dengan tuan-tuan. Kita dapat bawa 65,000 duit daripada Malaysia, bawa ke Saudi, Masya Allah. Tapi saya menggigil, sebab apa? Boleh ke dalam masa 10 hari nak khatam, nak habiskan semua duit sumbangan daripada rakyat Malaysia ni? Amanah sebelum raya kena habiskan. Kalau boleh sampai lepas raya tu tak apa, semua orang nak rebut pahala bagi makan orang berbuka puasa di tanah suci Kota Mekah dan Madinah, Masya Allah. Sudah tentu ganjaran yang sangat besar di sisi Allah SWT. Jadi tuan-tuan, hari terakhir kita tolong agih-agihkan makanan tu, saya dapat satu pelajaran yang besar. Saya dapat satu pelajaran macam mana, kenapa Ramadan kita selama ini tak dapat rasa feel macam mana yang sepatutnya, Masya Allah. Di mana kurangnya di situ? Masa lepas kami bagi-bagi itu, kita tak sempat nak makan pun, tak sempat nak beli apa pun, sebab kita sibuk. Yang cuma dapat orang bagilah kita air sikit, sebotol seorang, kita minum. Masa tu mengalir air mata, rasa kepuasan yang tak tergambar. Kan, satu orang kawan saya tu dia menangis. Dia kata, Maulana, sepanjang 50 tahun lebih saya hidup,
Hari inilah Ramadan saya yang paling istimewa sekali. Hari inilah paling bahagia sekali. Tak tahu kenapa Maulana. Apa sebab dia? Saya kata, bang, kerana abang ambil satu juzuk kecil je daripada sunnah Nabi, iaitu bagi makan orang berbuka puasa, kita bersedekah dalam bulan Ramadan. Tapi sekarang ni kita cuma sedekah tenaga kita je, duit orang punya. Tapi kalau kita buat macam Nabi, duit sendiri, tenaga sendiri bagi, maka kita akan rasa Ramadan kita ni sangat istimewa. Rasa kemanisan, kelazatan, kebahagiaan yang tak pernah kita jumpa sepanjang kita berpuasa dalam keadaan kita tak bersedekah. Tapi kalau kita berpuasa sambil kita sibuk bersedekah, di siang hari sedekah, malam hari kita tahajud, kita tarawih, kita pasti akan merasakan kemanisan puasa yang tak pernah kita rasa dalam hidup kita. Jadi sebab itulah hadirin rahmatil Allah, hari ini ulama kata kita kena sayang Ramadan sebagaimana Ramadan disayangi oleh Allah Ta'ala. Tadi saya sebut kelebihan Ramadan ni kerana Ramadan Allah pelihara daripada syaitan. Yang kedua, kata Imam Abdul Wahab Sya'rani, dalam bulan Ramadan kenapa Allah Ta'ala sangat sayang Ramadan, supaya kita juga sayang Ramadan. Ramadan satu-satunya ibadat dalam dunia ni yang Allah pelihara kita daripada sifat riak. Ibadat lain semua boleh dimasuki unsur-unsur riak. Semayang pun boleh riak, ya, zikir pun boleh riak, baca Quran pun boleh riak, macam-macam benda boleh datang riak. Tetapi Allah sayang puasa ni kerana puasa ni tak mungkin dimasuki riak. Adakah orang boleh bangga dengan lapar, Ustaz? Kita tak pernah jumpa lah. Aku lagi lapar demu ni, kan? Tak jumpa. Dan kalau ada orang bangga dengan lapar, maknanya kita kata orang ni pelik lah ni. Dan tak boleh tunjuk puasa. Tak boleh nak tunjuk. Nak show kat orang. Maulana puasa tak gini? Puasa? Bukti? Bukti tak ada. Dan lapar ustaz dengan lapar orang biasa sama. Lapar budak kecil dengan lapar orang tua sama. Orang puasa di Mekah dengan kita sama-sama lapar. Jadi sebab itu Allah Ta'ala selamatkan orang berpuasa ni daripada riak. Amalan lain Nabi beritahu dalam Allah Ta'ala firman, kullu amal ya'malu ibnu Adam lahu. Semua ibadat yang dibuat oleh anak Adam, walaupun kita niat lillahi ta'ala, tapi Allah kata semua untuk kamu, illa shaum, melainkan puasa. Ibadat lain daripada 10 Allah angkat kepada 70 kali ganda, kepada 700 kali ganda, illa shaum, melainkan puasa. Puasa ni aku je akan tentukan ganjaran dia. Dan di penghujung bulan Ramadan, Allah Ta'ala akan tanya malaikat. Tadi malaikat, Masya Allah, waktu diciptakan manusia, skeptikal dengan manusia, kita tak marah dengan malaikat kerana dia tak tahu. Sekarang di bulan Ramadan, Allah sedang berbangga-bangga dengan malaikat. Allah tutupkan ketujuh-tujuh pintu neraka, dan di saat ini Allah sedang buka seluas-luasnya pintu syurga. Allah buka pintu rahmat dia, dan Allah Ta'ala rantaikan syaitan. Allah Ta'ala bagi galakan pada kita untuk berpuasa tiap-tiap malam. Satu suara berkumandang di langit, ya baghil khairi aqbil, wahai pemburu kebaikan, maju lagi, teruskan lagi, tambahkan lagi ketaatan pada aku, tambahkan lagi takarrub kepada aku, tambahkan lagi ibadat kamu kepada aku, ketaatan kamu. Dan ya baghil syarri aqsir, wahai pemburu keburukan, berhentilah buat dosa. Ini sepanjang sebulan ini bulan untuk kamu memperkasakan roh kamu. Dan Allah berbangga-bangga di hadapan malaikat. Allah SWT beritahu, tengok dulu kamu sangka manusia ni datang ke dunia buat dosa maksiat. Sekarang bulan puasa kamu tengok kehebatan mereka. Allah akhirnya malaikat akur, betul wahai Allah, rupa-rupanya hamba-Mu ini bila datang ke dunia, kami iktiraf mereka, kami akui mereka. Dan kata Imam Syahrullah Hadis Dahlawi, perhimpunan orang Islam seluruh dunia melakukan ketaatan secara berjemaah ini akan menarikkan satu rahmat istimewa daripada langit. Dalam kitab Hujjatullah Al-Balighah, itulah keistimewaan dia. Amalan kita berjaya menarik malam Lailatul Qadar turun ke bumi, tuan-tuan. Rahmat yang khusus daripada Allah Ta'ala. Allah bagi kepada umat Muhammad yang sedang berpuasa. Kita ini selama ini kita tak faham. Kita duk rasa ibadat puasa kita biasa je. Sebab apa? Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Umat dulu puasa, umat ini pun puasa. Walaupun amalannya sama, tapi tak sama di sisi Allah. Pernah Nabi ceritakan di hadapan para sahabat ibadat beberapa orang Nabi di kalangan Bani Israel. Salah satu daripadanya adalah Nabi Hizkil AS, Nabi Syam'un, Nabi Yusha' bin Nun. Ada beberapa orang Nabi yang mana mereka ini pernah berjihad di jalan Allah selama 1000 bulan. Rupanya
bila kita baca dalam kitab, Bani Israel dulu tak boleh dinamakan seorang itu orang soleh, tak akan diberi gelaran orang soleh, tak akan diberikan gelaran mujahid pada siapa-siapa, melainkan dia lulus ibadah selama 1000 bulan. Kalau dia lulus ibadah 1000 bulan, layak mendapat gelaran seorang soleh. Hari ini kita semua wali tuan-tuan. Tengok orang semua wali, kan? Rasa baik sikit wali lah, kan? Sedang betul juga, cuma wali ni ada wali besar, wali kecil. Ala inna awliya Allah la khufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Semua orang beriman bertakwa wali belaka. Tetapi tuan-tuan boleh, zaman Bani Israel kalau nak mengaku wali, tanya dulu, dah pernah ibadat 1000 bulan tak? Ibadat 1000 bulan ni tanpa ada kerja dunia, tanpa ada dosa, tak berhenti 83 tahun 4 bulan berterusan ibadat, baru dapat gelaran seorang yang soleh. Dan tak dinamakan mujahid. Nak mengaku kita ni dai hebat, pendakwah hebat, tanya dulu, dah pernah berjihad selama 1000 bulan tak? Allahu Akbar. Kalau tak pergi 83 tahun 4 bulan, maka tuan-tuan mulia, di sisi mereka belum layak mendapat gelaran mujahid. Jadi bila mendengar cerita ini, kita dengar biasa, tetapi sahabat Nabi membangkitkan rasa cemburu. Kalau kita mendatangkan kemarahan, kan, boleh buat kita cemburu ni, boleh buat kita marah ni. Kenapa umur mereka panjang? Jadi kalau 500 tahun umur umat Nabi Musa AS, maknanya 5 kali ibadat 1000 bulan dia boleh buat. Sebab 500 tahun, kan, dia boleh buat 5 kali. Oh, Masya Allah. Tetapi Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang beritahu pada kita, wahai umat Muhammad, kalian tak perlu bersedih, kerana kalian paling tinggi, kalian paling mulia, kalian dipermudahkan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah nak mudahkan kamu masuk surga, Allah nak mudahkan kamu dapat ganjaran yang tinggi. Allah tak nak susahkan kamu macam umat-umat yang lain. Maka kerana itu, untuk hiburkan hati kita, nak bagi kita gembira, Allah Ta'ala bagi kita semalaman saja tuan-tuan. Rupanya untuk umat Muhammad bukan ibadah 1000 bulan yang hebat. Ibadat umat Muhammad SAW semalaman saja lebih baik daripada ibadah 1000 bulan yang dijalani oleh Nabi-Nabi Bani Israel. Tuan-tuan mulia, Allah sendiri sebut Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Jadi sebab itulah hari ini kita kena masuk dalam puasa ni dengan kefahaman, dengan kesedaran. Dan Imam Abdul Wahab Sya'rani bagi tahu, sebenarnya Lailatul Qadar itu hadiah yang Allah bagi kepada orang yang memburu Lailatul Qadar, buat persiapan untuk Lailatul Qadar sejak malam pertama lagi. Seakan-akan malam pertama sampai malam sebelum Lailatul Qadar adalah hari kita buat persiapan. Orang nak buat apa-apa pun mesti kena ada persiapan. Nak sukan, ada tamasya apa-apa, wamak dulu, kena ada latihan, training dulu. Kalau nak endurance kuda pun kita kena bawa kuda dulu, kan, 40 km, 80 km, baru kita masuk dia punya tamasya dia. Sama juga dengan orang yang nak memburu Lailatul Qadar, malam pertama sampai malam terakhir, tiap-tiap malam kita jaga tahajud, tiap-tiap hari kita baca Quran, supaya kita ni dapat dianugerahkan oleh Allah malam Lailatul Qadar. Rasanya mustahil orang dapat Lailatul Qadar dalam keadaan dia tak bersiap sedia. Tiba-tiba kebetulan dapat. Dia mesti Allah bagi hadiah istimewa pada orang yang bangun tahajud tiap-tiap malam. Dia korban, dia mengantuk pun dia semayang juga, dibangun juga, buat juga. Sebab apa? Itu melayakkan kita untuk bangun pada malam Lailatul Qadar. Orang tak buat persediaan, malam Lailatul Qadar itulah Allah bagi dia mengantuk. Malam itulah dia nak tidur, malam itulah dia penat, malam itulah dia pergi outstation, pergi ke mana-mana, kan? Pernah satu malam saya naik kereta balik daripada Kuala Lumpur lah, nak pergi balik Jerantuk, Ustaz. Tiba-tiba saya lalu dekat Kuala Kerau, kat Temeloh tu. Daripada situ sampai ke Pekan Jerantuk, macam kita rudal awan putih, Masya Allah. Oh, kita kata ini pelik ni. Tak apa, turun ambil wuduk sekejap. Rasa-rasa bimbang kalau malam itu malam Lailatul Qadar. Malam memang malam 27 dah. Tapi tuan-tuan mulia, kadang-kadang Allah bagi kita kesedaran, keinsafan, sehingga umat Nabi Muhammad SAW kalau dapat 10 kali saja pun malam Lailatul Qadar seumur hidup kita, dah lebih ganjaran kita melebihi daripada amalan umat Nabi Nuh AS yang hidup selama 1000 tahun. Walaupun umat Nabi Muhammad ni umur 60 tahun. Ini barang pelik ni tuan-tuan. Pelik ni umat. Kalau kita balik ke akhirat, berjumpa dengan umat Nabi lain
dia kata, orang Kelantan kata fikir tak tubik Ustaz. Fikir tak tubik, tak boleh fikir ya. Sebab apa umur 60 tapi ganjaran sama macam orang hidup 1000 tahun. Memang tak boleh nak fikir. Itu malam Lailatul Qadar saja, tak masuk ibadat kita waktu biasa ni. Jadi bila dicampur dengan ibadat kita hari biasa, dengan sebelum Ramadan, dengan malam Lailatul Qadar, bererti darjah umat Nabi Muhammad SAW memang paling tinggi dalam syurga. Dan ini satu benda yang sangat amazing, sangat pelik tuan-tuan yang rahmatullah. Dan tuan-tuan yang rahmatullah, kenapa Ramadan sangat istimewa? Kata ulama, Allah Ta'ala ni dalam ibadat yang disuruh kita buat, ada benda yang mana sebelum Allah suruh kita buat, Allah Ta'ala mulakan dulu. Yang pertama, dakwah ilallah, mengajak manusia kepada Allah, mengajak manusia kepada bersyurga. Allah sendiri yang memperkenalkan diri dia kepada kita, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Allah sendiri berdakwah, mengajak kita, dan Allah telah perintahkan kita berdakwah. Yang kedua, Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi. Setelah itu baru Allah telah perintahkan kita berselawat, menunjukkan kedua amalan ini sangat besar, sangat istimewa. Selebihnya semua ibadat lain Allah suruh kita buat, tapi Allah Ta'ala tak buat benda tu. Payah nak takbir ayat yang sesuai untuk cerita benda ni tuan-tuan, tapi itulah gambaran yang kita boleh faham. Ibadat lain Allah suruh kita buat, tapi Allah Ta'ala tidak melakukan amalan tersebut. Tapi puasa ni ada sikit benda pelik, berbeza daripada bukan selawat, bukan dakwah, bukan ibadat yang lain. Puasanya Allah suruh kita puasa, kenapa? Allah nak sikit ada persamaan di bulan Ramadan ini antara kita dengan dia. Walaupun manusia tak boleh sama dengan Tuhan, tapi dalam puasa ini ada sikit persamaan dengan antara kekasih dengan kekasih, antara Khalik dengan makhluk. Iaitu dalam bulan puasa, sebagaimana Tuhan kita tak makan dan tak minum, Allah nak bulan Ramadan ini hamba dia juga sama macam dia, tak makan tak minum, walaupun sekejap. Dalam bulan Ramadan ni tuan-tuan, Allah nak kita ada sikit persamaan. Sebagaimana Allah la ta'khudhu sinatun wala naum, Allah tidak tidur dan tidak mengantuk. Allah nak dalam bulan puasa ni kita ada sikit persamaan dengan Tuhan kita. Walaupun kita tidur juga, tapi kita kurang tidur. Dan bahkan sebagaimana Allah tidak beristeri, tidak beranak, tidak mendatangi, kan? Maka dalam bulan Ramadan juga Allah minta kita kurangkan aktiviti-aktiviti yang melibatkan kita bertidur sama dengan isteri kita. Walaupun diizinkan, tapi dikurangkan, kerana dalam puasa ini ada sedikit musyabahah persamaan antara kita dengan Tuhan kita. Sangat istimewa ibadah puasa ni. Dan yang keempat, dalam puasa ni adanya sifat-sifat samadaniyah, kan? Samadaniyah, yang mana tuan-tuan mulia, sebagaimana Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat as-samad. Allah tak perlukan sesiapa pun. Kita hamba yang perlukan Allah. Siapa yang istiqamah berpuasa dalam hidup dia, maka insya-Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan bagi sifat as-samad ini kepada kita. Kita dalam hidup hanya bergantung kepada Allah. Kita tidak pernah bergantung kepada selain daripada Allah. Dan kelebihan yang keempat yang Allah letak dalam puasa, supaya kita faham ibadat yang kita buat ini tuan-tuan, iaitu dalam puasa ini ada tadyiqu, mempersempitkan laluan syaitan nak berjalan dalam tubuh badan kita. Kerana Nabi SAW beritahu syaitan bergerak aktif dalam badan manusia ikut peredaran darah. Bulan puasa ni memang confirm dah iblis tak boleh masuk dalam badan kita. Tetapi habis nanti kita akan puasa 6 pula, ya. Bila kita puasa 6, iblis baru nak speed, tiba-tiba kita puasa pula. Lepas tu kita tambah lagi pula dengan puasa-puasa yang lain, Isnin dan Khamis, puasa hari putih, puasa 10 Muharram, banyak lagi puasa-puasa yang lain di bulan Syaban dan sebagainya. Maka menyebabkan syaitan tak mampu nak menguasai diri kita sepenuhnya. Sebab itu Allah Ta'ala kasih sangat puasa, dan Allah galakkan kita berpuasa. Dan hari ini alhamdulillah, dalam rangka kita menyempurnakan ibadah puasa kita, mengisi Ramadan kita, iaitu kita hadir majlis ilmu, yang mana memang sebagaimana tajuk kita, Masya Allah, sesaat kita berada dalam majlis ilmu seperti kita berada dalam sejuta keindahan, sejuta kebaikan, Masya Allah, yang sangat banyak faedah yang dapat kita dapat kalau kita lazim istiqamah duduk dalam majlis ilmu ni. Banyak kebaikan yang besar yang akan kita peroleh untuk hidup kita. Jadi mungkin insya-Allah untuk
pusingan yang pertama ni. Rasanya dah jadi ceramah dah Ustaz. Tak jadi forum dah. Jadi kali ini insya-Allah taala mungkin saya tak mampu nak mencelah. tak mencelah. Tak apa insya-Allah. Rasa seronok Maulana berkongsi, masya-Allah, masya-Allah. Penganjur tak sediakan air ke? Allahu Akbar. Banyak perkara yang Maulana kongsi dengan kita pada pagi ini. Ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengalaman Maulana sendiri, kelebihan-kelebihan, kepentingan ilmu dalam ibadah. Memang kualiti ibadat kita berdasarkan ilmu. Tadi Maulana sebut adanya di negara Arab, dia orang tarawih apa? Satu rakaat pun 3 juz. Kita pun 3 juz juga. Juz terbikai, juz orange, juz apple, 3 juga juz kita. Subhanallah. Saya ni rasa seronok dengar perkongsian Maulana. Cuma saya dimaklumkan program kita pun sampai pukul 10. Saya tak pasti sama. Sebab ni hari ni kali pertama Maulana, sesi yang pertama. Jadi saya pun tak pasti, mungkin ikut jawatankuasa ada program lain ataupun jemaah kita dah luar dia orang. Ni pun mungkin ada lewat waktu sahur tadi kot. Lewat waktu sahur kat masjid ni alhamdulillah ada yang begitu mendalami, khusyuk. Alhamdulillah. Cuma saya rasa ginilah, kita kali pertama, saya minta maaf lah, saya tak tahu, tak mampu nak tertib lagi. Tapi ada satu soalan yang sampai pada penonton ni. Saya rasa gini, kita jawab satu soalan. Kalau ada di kalangan kita yang memang ada jadual ataupun ada urusan lain, boleh je nak bangun, nak keluar. Cuma oleh kerana ada soalan, kita raikan satu soalan untuk hari ni. Tadi sebab Maulana ada sebut tadi tentang lapar tadi, untuk menundukkan nafsu. Jadi puasa ni kita jadi lapar, kita nak lemahkan ialah nafsu yang tak elok kita ni. Cuma soalan tanya, boleh tak bila kita bersahur, kita makan makanan-makanan yang memang menghilangkan lapar tu? Contohnya makan apa? Susu. Makan oat ke di sini sebagai oat ke ataupun susu. So, jadi masa kita sahur, kita makan makanan yang insya-Allah seharian tu kita tak lapar sangat. Jadi adakah perbuatan itu bercanggah dengan maqasid ataupun maksud puasa ni? Mungkin Maulana boleh jawab soalan ni sekali dengan kesimpulan untuk pagi inilah. Silakan. Terima kasih kepada yang bertanya, insya-Allah. Jadi dalam puasa ini ada dua sisi lah. Yang pertama yang dituntut, kurangkan makan itu pun dituntut juga, dan dituntut juga untuk kita rasa lebih lapar. Dia benarnya dari segi fiqahnya tidak ada masalah lah. Cuma hari ini kita berbicara tentang mungkin ulama-ulama tasawuf punya cadangan ya. Tak ada masalah sebenarnya, makan kenyang pun tidaklah salah. Kenyang makan pun kalau kita niat, sebab kita makan ni niat untuk ibadat. Sama dengan tidur kita. Tidur pun kalau kita niat untuk dapat kekuatan, memang tak ada hadis khusus lah berkenaan dengan kita tidur untuk dapat kekuatan beribadat. Tapi tidur tu pun salah satu persediaan untuk sempurnakan ibadat. Tetapi tak boleh berlebihan. Yang dilarang dalam Islam ni, makan berlebihan, tidur berlebihan, minum berlebihan. Tetapi memang di sana pun ada benda-benda yang kita boleh minum untuk memang kita kurangkan rasa letih kita sepanjang berpuasa. Pengalaman saya, kalau minum susu segar di pagi hari waktu sahur, memang sepanjang hari kita tak rasa penat sekalipun. Waktu saya 10 tahun umur, 10 tahun saya belajar di Pakistan dulu, waktu bulan Ramadan kita boleh pajak pokok berlari, memang tak ada rasa penat sama sekali walaupun cuaca sangat panas, sebab kita minum susu. Jadi dari segi hukum fiqahnya tidak ada salah sama sekali makan, minum, tidur dengan niat untuk kita buat persediaan, dan tidak menafikan hikmah berpuasa itu. Tetapi untuk orang muqarrabin, mungkin orang yang mungkin Allah Ta'ala bagi dia nak rasa puasa yang berbeza,
Tadi syarat tadi ulama kata dalam bulan puasa ni ada orang bulan puasa lebih kenyang daripada bulan lain. Itu memang tak dapatlah maksud berpuasa. Ataupun lapar dia di bulan puasa dengan lapar di luar bulan puasa sama. Itu pun kurang dia punya hasil dia. Tapi kalau dapat hasil yang maksimum, dia kena merasakan lapar di bulan puasa lebih daripada di luar bulan puasa. Tapi dari segi hukum fiqahnya tidak ada masalah makan sampai kenyang pun. Tetapi itu ulama bagi tip untuk kita dapat satu orang kata perbezaan dalam puasa kita berbanding dengan waktu lain. Tapi sebenarnya tidak ada masalah kalau nak makan pun. Makan makanan yang kita suka pun tak ada masalah. Tapi kalau tujuan kita tadi berpuasa nak merasakan kelaparan itu, maka kita kena usahakan makan yang seminimum yang mungkin, insya-Allah. Itulah lebih kurang Ustaz. Mudah-mudahan dapat kejelasan, kefahaman, insya-Allah. Jadi maksudnya kita himpun kedua-dua lah. Himpun kedua-dua, Sebab tu Rasulullah pun tekankan sangat pada puasa ni supaya bersahur. Subhanallah. Maulana sentuh dari segi fiqah dan dari segi tasawuf tadi. Moga-moga kita jelas, kita faham. Jangan pula kena lapar kita pun tak sahur. Sedangkan sahur itu sunnah yang Nabi sangat galakkan. Sehingga Rasulullah sebut beza puasa kita dengan puasa ahli kitab, aklatus sahar, iaitulah bersahur. Jadi paling penting kita kena pegang sungguh-sungguh yang Maulana sebut tadi, kesempurnaan ibadah adalah berasas kepada ilmu tentang sunnah, cara Rasulullah buat ibadah macam mana. Itulah kesempurnaan ataupun kualiti ibadah kita. Dan untuk dapat ilmu itu kita hadir ke majlis ilmu, ataupun ada yang saya tengok ni ada sahabat-sahabat kita yang menonton secara live. InsyaAllah kita ucapkan jutaan terima kasih kepada Maulana di atas perkongsian yang begitu energi tadi. Minum susu ke bagi tadi? Mulai panjang pokok. Jadi subhanallah, kita dengar daripada Maulana. Dan insyaAllah mungkin semua yang hadir ni pun dah tahu, yang menonton pun dah tahu, insyaAllah weekdays setiap hari Isnin hingga Khamis memang kita Isnin hingga Jumaat. Isnin hingga Jumaat kita setiap hari di sini pukul 9 hingga pukul 10. Dan alhamdulillah Maulana, para jemaah kita ni dia orang memang hadir sebelum pukul 9 lagi. Dan ini memang satu adab yang sangat baiklah, supaya sebelum guru kita sampai kita dah ready dah. Jadi duduk dulu tu bolehlah nak membawang dulu ke apa ke boleh je. Sementara tu boleh kita duduk zikir dulu. Kita duduk zikir, kita nak baca Quran. Alhamdulillah. Moga-moga kita diberi istiqamah untuk terus hadir majlis ilmu, ataupun yang menonton dari jauh secara live ni boleh terus istiqamah. Dan alangkah baiknya kalau kita yang hadir ni juga ajak sahabat-sahabat kita yang lain lagi. Alhamdulillah kita kena warm up, sebab lama kita tak datang majlis ilmu masjid. Sekarang ni dah dibuka balik, kita nak warm up balik. Memang kita dah lalui 2 tahun Ramadan, tapi Maulana seingat saya pengalaman Ramadan 2019, 18, 17, 16 dulu, setiap kali Ramadan, awal Ramadan ni dia akan timbul isu nak terawih 8 ke 20. Dia khilaf 8 ke 20, 8 ke 20. Tapi datangnya Ramadan tahun 2020 baru ni tidak ada khilaf, ijma' 8. Ijma'. Dia ijma' 8, terutamanya imam-imam semua setuju 8. Qul huwallahu izaja qul huwallahu. Alhamdulillah. Semua pengalaman jadi imam, khatib khutbah raya lagi. Ya alhamdulillah, dan Allah Taala dah bagi pada kita suasana balik, asal balik, insya-Allah. Moga-moga kita dapat jadikan Ramadan kali ini Ramadan yang terbaik, dengan buat pelbagai bentuk ibadah, puasa buat, infak buat, tadarus buat, hadir majlis ilmu pun buat. Kita perbanyakkan bentuk-bentuk ibadah kita dalam bulan Ramadan. Jadi Maulana, kita sampai di sini dulu untuk kali ini. Terima kasih banyak. Maulana datang dari Jerantuk, dari jauh. Kita dari Halang je kan. Kita dari paling jauh dari mana pagi ni?
Ampang. Ya salam, Masya Allah. Moga diberkati perjalanan, dapat pahala lagi. Dari mana lagi? Banting. Ya Allah, ya Allah. Nak tahu saya? Saya Shah Alam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Moga-moga diberkati semua. Dari Banting, dari Ampang, dari Gerantu. Allahu Akbar. Jadi sekadar ini saja kita untuk pagi ini. Kita jumpa lagi esok insya-Allah. Esok bersama dengan Ustaz Muhammad bin Abdullah Al-Amin insya-Allah. Kita datang awal juga. Hari-hari lain pun kita datang awal. Pukul 9 kita mula insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.